Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang Perlembagaan Negeri Sarawak. Okey, untuk kita punya kerja khusus, kita memilih question 1 iaitu bincangkan perlembagaan negeri anda, sokong jawapan anda dengan peruntukan undang-undang dan kes-kes yang diputuskan mahkamah sekiranya ada. Okey, kami telah memilih Kerajaan Sarawak sebagai kita punya kerja khusus. Okey, I akan proceed dengan pengenalan. Okay. Kerajaan Sarawak ialah sebuah negara di Borneo yang ditubuhkan pada tahun 1841 oleh James Brooke, menerima status kerajaan yang merdeka dari Kesultanan Brunei sebagai ganjaran kerana membantu membenteras cetak rompak dan pemberontakan. Kenegaraan dan identitinya sebagai sebuah negara berdaulat pertama yang diiktiraf oleh Amerika Syarikat pada tahun 1850 dan kemudian United Kingdom pada tahun 1863. Pada tahun 1888, Charles Anthony Johnson Brooke, pengganti James Brooke, menerima sebuah negeri naungan British yang ia kekal sehingga tahun 1846 apabila penguasa ketiga Charles Wyner Brooke menyerahkan haknya kepada United Kingdom. Sarawak mendapat pemerintahan sendiri daripada British pada 22 Julai 1963 dan membentuk Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Singapura, Borneo Utara dan Persekutuan Tanah Melayu pada 16 September 1963. Walau bagaimanapun, ia tidak pernah mengembalikan kemerdekaan penuh dan kedaulatan yang dinikmati semasa pemerintahan Raja Putih. Kaedah-kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1996 dalam Perlembagaan Negeri Sarawak yang dibuat di bawah perkara 37-3 dipecahkan kepada 6 bahagian. Yang pertama ialah permulaan. Kaedah ini dinamakan Kaedah-kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1996 dan disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan Januari 1996. Kaedah ini terpakai bagi semua jawatan dalam perkhidmatan awam negeri dan tidak terpakai bagi penyandang jawatan yang dinyatakan dalam perkara 44-2A Perlembagaan. Antara tafsiran yang terdapat ialah anggota Suruhanjaya artinya seseorang anggota yang dilantik menurut perkara 36-1 Perlembagaan. Dokumen rasmi artinya apa-apa dokumen atau kertas yang disediakan oleh mana-mana pegawai awam semasa menjalankan kerjanya sebagaimana yang ditakrifkan dalam Seksyen 74 Akta Keterangan 1950 Akta 56. Pegawai tak berpencen artinya seseorang pegawai awam yang tidak diberikan taraf pegawai berpencen di bawah Akta Pencen 1980 Akta 227. Tata cara bagi mendapatkan nasihat Suruhanjaya ialah apa-apa perkara mengenai perkhidmatan awam dirujukkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri kepada Suruhanjaya melalui notis bertulis kepada Setiausaha Suruhanjaya. Bagi kuasa am Suruhanjaya, Suruhanjaya boleh melaksanakan fungsi-fungsi yang disyaratkan dalam perkara 36 Perlembagaan seperti menjalankan, mengawasi atau mengaturkan apa-apa pemeriksaan ujian, temuduga atau siasatan yang difikirkan oleh Suruhanjaya. Kaedah yang dibuat di bawah perkara 37-3 Perlembagaan mempertanggungjawabkan mana-mana pegawai awam atau pihak berkuasa kerajaan dengan tugas-tugas itu. Mana-mana pegawai awam yang tanpa sebab munasabah gagal dalam menjalankan mana-mana kaedah yang dibuat di bawah perkara 37-3 Perlembagaan dianggap sebagai melakukan satu pelanggaran tata tertib. Okey, baiklah, saya akan menerangkan bahagian 3 iaitu penamatan lantikan dan juga perkhidmatan percubaan. Okey, yang pertama adalah penamatan jawatan berpencen. Okey, ketua jabatan perlu memberitahu kepada pegawai berkenaan secara bertulis tentang sebab penamatan yang dilakukan dalam juga dikehendaki untuk mengemukakannya dalam tempoh masa 21 hari tentang apa-apa representasi bertulis. Dan jika pihak Suruhanjaya bersetuju, maka hendaklah diberitahu kepada setiausaha kerajaan negeri yang hendak mendapatkan kelulusan daripada yang di-Pertuan Negeri untuk mempersyaratkan pegawai tersebut. Okey, yang kedua adalah penamatan pramasa kontrak perkhidmatan. Okey, ketua jabatan perlu melaporkan tentang perkhidmatan seseorang pegawai kontrak yang patut ditamatkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri melalui Setiausaha Tetap kementerian. Dan jika pihak Suruhanjaya bersetuju, maka kontrak tersebut perlu ditamatkan sebelum tamat tempoh. Maka hendaklah segera diberitahu kepada Setiausaha Kerajaan Negeri agar mengeluarkan surat ataupun notis
penamatan perkhidmatan. Okey, yang ketiga adalah lantikan secara percubaan. Okey, jika seseorang pegawai awam dilantik secara percubaan, maka 6 bulan sebelum tempoh tamat percubaan tersebut, ketua jabatan perlu mempertimbangkan untuk mengesahkan jawatan sama ada patut disahkan ataupun tidak, ataupun tempoh percubaan patut dilanjutkan sama ada dengan penalti ataupun tidak, ataupun selama tidak melebihi 12 bulan dengan syarat tempoh percubaan lanjutan secara terkumpul tidak melebihi daripada 24 bulan. Saya akan bercakap pasal bahagian 4 iaitu tata tertib dan tata cara tata tertib. Okey. Dalam bahagian ini, pertama sekali kita kena membuat laporan kalau berlaku apa-apa perbuatan salah laku atau pelanggaran tata tertib. Okey, bila laporan dibuat, seorang pegawai awam akan diambil tindakan sehingga dia boleh digantung kerja atau ditahan melakukan tugas awam atau rasminya. Okay, kedua, pegawai awam yang telah diambil tata tertib, tindakan tata tertib, tidak boleh meninggalkan Malaysia atau meletak jawatan sampai kes itu selesai. Okay, ketika jawatan tata tertib atau lembaga tata tertib akan diadakan dan seterusnya, lembaga tata tertib Suruhanjaya akan ditubuhkan untuk membuat siasatan terhadap perbuatan-perbuatan salah laku atau pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pegawai awam. Okey, kes-kes yang tidak melibatkan pembuangan kerja atau penurunan pangkat akan disiasat oleh Suruhanjaya mengikut Seksyen 4 Ordinan Perkhidmatan Awam Negeri Syarat-Syarat Perkhidmatan 1994 Bab 12. Okey, tindakan tata tertib bagi kumpulan pengurusan dan profesional dan juga kumpulan sokongan akan disiasat mengikut kaedah 15. Okey, sekiranya didapat mereka bersalah, tindakan akan diambil atas pegawai-pegawai tersebut. Sekarang saya membentangkan tentang bahagian 6 iaitu pelbagai. Nombor 1, pengemukaan laporan-laporan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan Suruhanjaya. Seseorang ketua jabatan hendak mengemukakan salinan-salinan laporan yang dihendaki dikemukakan di bawah kaedah 23, 2, 28, 30 dan 33 kepada Setiausaha Kerajaan Negeri melalui Setiausaha Tetap Kementerian jika ada yang bertanggungjawab bagi hal ehwal jabatan. Nombor 2, Setiausaha Kerajaan Negeri boleh melaporkan kepada Suruhanjaya. Tiada apa-apa jua dengan bahagia ini boleh mengecuali Setiausaha Kerajaan Negeri daripada melaporkan terus kepada Suruhanjaya tentang apa-apa fakta. Nombor 3, larang menggunakan pengaruh. Tiada pegawai awam boleh melalui mana-mana yang orang memohon bagi pihak dirinya mempengaruhi Suruhanjaya atau mana-mana anggota berkenaan dengan apa-apa perkataan atau isu yang dirujukkan dan ditimbang teliti oleh Suruhanjaya. Nombor 4, Setiausaha Kerajaan Negeri hendaklah diberi tahu tentang tindakan tata tertib oleh Suruhanjaya sekiranya Suruhanjaya memulakan prosiding tata tertib terhadap seseorang pegawai awam di bawah kaedah 4.3 ataupun kaedah 48.2. Nombor 5, alamat untuk penyampaian notis dokumen rasmi kepada pegawai awam bagi maksud membuat hubungan dengan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan kaedah-kaedah ini. Seterusnya nombor 6, penyampaian dokumen-dokumen rasmi kepada Suruhanjaya. Apa-apa notis dokumen rasmi yang dihendaki oleh kaedah-kaedah ini yang disampaikan kepada Suruhanjaya hendaklah dialamatkan kepada Setiausaha Suruhanjaya